Di kampung dan di luar-luar bandar di persekutuan, kolam menternak ikan seperti ini boleh mendatangkan hasil. Tetapi kerana harga ikan tawar itu mahal, tak banyak orang yang membelinya. Untuk menolong perusahaan menternak ikan di kolam, satu pusat penyiasatan perusahaan ikan yang pertama di Asia Tenggara telah dibina di Melaka baru-baru ini. Memakan belanja 2 juta ringgit, asalnya rancangan ini dibina dengan wang Fund Kebajikan dan Kemajuan Tanah Jajahan. Di kawasan seluas 162 ekar ini, ada 168 buah kolam berbagai jenis untuk menjalankan penyiasatan. Jenis ikan yang digunakan dalam penyiasatan ini termasuk ikan tongsan dan ikan tilapia yang sama keadaannya dengan ikan sepat. Penyiasatan ini ialah untuk memperbaiki keadaan dan mutu ikan dengan menggunakan cara-cara memberi makan yang lebih baik, menambah makanan ikan dan lain-lain cara lagi, iaitu untuk menolong menurunkan harga ikan tersebut bila dijual di pasar. Dua bulan sekali, ikan di kolam itu dibawa ke bilik penyiasatan untuk diukur dan ditimbang bagi menentukan keadaan hidupnya. Dengan cara itu, dapatlah diketahui apa jenis makanan yang baik, berapa bilangannya untuk satu-satu kolam, dan berapa besar kolam yang sebaik-baiknya. Mereka juga menguji adakah ikan jenis tempatan yang dikawinkan dengan jenis luar negeri itu boleh menghasilkan ikan yang lebih besar dan baik. Supaya bertambah biak ikan itu, mustahaklah diperbaiki makanannya. Ikan sepat dan tilapia umpamanya hidup makan lumut, manakala ikan tongsan dan jenis lebih besar makan rumput air dan serangga yang selalu didapati di kolam-kolam. Contoh-contoh air yang mengandungi lumut diambil dari kolam untuk diuji adakah boleh lumut itu diperbaiki mutunya. Ahli kimia ini membelah ikan tilapia untuk mengetahui adakah makanan yang di dalam kolam itu mudah hazam di perut ikan. Mula-mula perutnya dikeluarkan dan dibelah. Lapisan di sebelah dalam isi perut dikeruk dan alat penghazamnya diuji. Dengan itu, ia akan tahu apa jenis lumut atau tumbuhan yang baik sekali dihidupkan dalam kolam sebagai makanan ikan. Penyiasatan itu dijalankan mengikut peringkat-peringkatnya dan ikan yang diambil dari tiap-tiap kolam itu disimpan bersama-sama dalam tangki-tangki khas. Bila kolam itu nak digunakan bagi pertama kalinya, rumput dan airnya dikeluarkan. Untuk membunuh serangga yang boleh membinasakan ikan, digunakanlah kimia dan kolam itu dibiarkan kering sebelum dimasukkan air bersih. Melaya seperti lain-lain negeri yang berhawa panas, sesuai untuk menternak ikan dalam kolam kerana ada banyak jenis-jenis ikan air tawar yang boleh dijual di pasar. Tetapi untuk menjayakan rancangan itu berkehendakkan lebih banyak lagi pengetahuan berkenaannya. Dengan maklumat-maklumat yang dikumpulkan oleh Pusat Penyiasatan Perusahaan Ikan, penternak-penternak ikan akan dapat memperbaiki mutu ikan yang diusahakan. Mereka akan tahu macam mana hendak membanyakkan makanan ikan dan apa jenis baja yang patut digunakan. Perbekalan ikan air tawar yang murah akan bertambah banyak dijual di pasar-pasar untuk mereka yang gemar mendapat zat protein dari ikan. Terima kasih kepada ahli-ahli sains kerana penyiasatan yang dijalankan. Satu lagi kemajuan dalam perkhidmatan kesihatan negeri telah tercatat apabila Sekolah Merinyu Kesihatan yang pertama dibuka di Kuala Lumpur oleh Menteri Kesihatan Tuan B.T. Sambandan. Dalam ucapannya, ia berkata, sekalipun persekutuan maju dalam lapangan kesihatan awam berbanding dengan lain-lain negeri, ada banyak lagi yang boleh dilakukan bagi memperbaiki kesihatan orang ramai.
balik ke sekolah bagi 25 orang merinyu kesihatan. Latihan ini berjalan selama 9 bulan dan berdasarkan sukatan pelajaran yang ditetapkan oleh Persekutuan Diraja untuk Kemajuan Kesihatan di London. Sekolah ini dikelolakan oleh pakar-pakar. Hari ini, dengan bertambahnya penduduk-penduduk negeri, maka perlulah bertambah lagi kaki tangan yang terlatih. Lebih-lebih lagi untuk kawasan luar bandar, di mana rancangan-rancangan seperti rancangan menghapuskan penyakit puru yang telah berjaya di Kelantan dan di Terengganu akan dijalankan di lain-lain negeri. Mereka juga belajar di luar sekolah. Pelajaran seperti ini ialah satu daripada mata pelajaran yang berguna. Kebersihan bandar dan kawasan luar bandar amat penting kepada kesihatan negeri. Di bandar-bandar besar seperti ini, hitung panjang, sampah yang dipungut hari-hari berjumlah 140 tan. Di sini, penuntut-penuntut tertarik hati melihat kereta pemungut sampah jenis baru yang boleh membawa muatan banyak. Bagi kampung dan tempat-tempat terpencil yang tidak ada tandas-tandas secara moden, merinyu kesihatan diajar membuat gantinya yang ringkas tetapi berguna. Alat perkakas yang digunakan ialah yang mudah didapati di kawasan itu supaya murah harganya. Memperbaiki lagi darjah kesihatan ialah satu daripada rancangan lanjut yang termasuk juga rancangan menghapuskan penyakit malaria. Hari ini, persekutuan ialah sebuah daripada negeri-negeri yang sihat di Asia. Dengan bertambah pegawai-pegawai yang terlatih seperti ini, darjah kesihatannya bukan saja dapat dikekalkan, bahkan akan bertambah maju. Pantai Timur Melaya sudah lama termasyhur kerana pertukangan tangan. Di sebuah kampung di Terengganu, tukang-tukang Melayu yang menggunakan perkakas secara turun-temurun boleh membuat barang-barang tembaga yang cantik yang boleh dijual ke luar negeri. Untuk membuatnya, mula-mula acuannya diperbuat daripada tanah liat dan dedak, kemudian dijemur. Kemudian ditampal dengan lilin mengikut seberapa tebal benda yang dikehendaki dan dilapis pula dengan lapisan-lapisan pasir halus dan tanah liat. Apabila pasir dan tanah liat sudah kering, acuannya itu bolehlah digunakan. Acuan itu dipanaskan ke api sehingga lilin yang cair keluar dari lubang kecil di bawahnya dan tempat lilin itu boleh digunakan untuk membuat barang yang dikehendaki. Ke lubang itu dituangkan tembaga yang sudah cair dan dibiarkan sejuk. Bila sudah sejuk, acuan itu dipecahkan. Tetapi perkakas tembaga yang dikeluarkan itu belum siap lagi. Perkakas itu dibawa pula ke jentera pelarik buatan sendiri untuk dibersihkan. Di sini, perkakas itu digilap dan digosok oleh tukang-tukang yang mahir. Jentera itu sungguh aneh, diperbuat daripada beberapa batang kayu, buluh dan tali. Ya, memang cantik ketul untuk orang-orang yang makan sirih. Perkakas-perkakas tembaga buatan Terengganu laku dijual ke lain-lain negeri. Dari dulang, batil, tepak sirih dan ketul membawa kepada perkakas-perkakas lain, tukang-tukang tembaga yang mahir ini membuatnya dengan tekun dan sabar. Walaupun ada jentera dan teknik moden, pertukangan tangan terus maju. Satu bukti kemahiran manusia zaman dahulu yang telah menjadikan Terengganu termasyhur bukan saja kerana kain dan perkakas perak, bahkan juga barang-barang tembaga.
Pertunjukan perlembagaan Singapura yang dibina dengan harga 50 juta ringgit sebagai sambutan Singapura mencapai taraf berkerajaan sendiri ialah peristiwa yang amat penting dalam sejarah pulau itu. Seperti kata Tuan Koh Teck Kin, pengurusi jawatankuasa pertunjukan, Tuan dapat menyaksikan di sini barang-barang dari banyak negeri, aliran perkembangan kemajuan siasat, ekonomi, kebudayaan dan masyarakat kita, dan bukti kedudukan Singapura sebagai pasar antarabangsa. Dengan kata-kata demikian di hadapan ramai dev-dev kenamaan, ia mempersilakan Ketua Menteri Tun Lim Yew Hock menjalankan upacara pembukaan. Dalam ucapannya, Ketua Menteri berkata, pertunjukan itu bukanlah satu usaha yang tidak ada perhubungan dengan rakyat. Singapura yang digambarkan di sini oleh warga negara kamu sendiri, katanya, ialah Singapura yang kamu sendiri mesti pelihara, perintah dan pertahankan. Sambil mercun di Baka, beribu-ribu masuk menyaksikan pertunjukan besar itu. Tersergam di pintu masuk, ada pancuran air yang berbentuk moden, 50 kaki tinggi. Dari Siam, membawa kepada negeri-negeri jauh seperti Britain dan Amerika Syarikat, berbagai-bagai barang ada dipertunjukkan oleh lebih dari 650 buah syarikat perdagangan dan perusahaan. Terletak di kawasan seluas 60,000 persegi kaki dan memakan belanja setengah juta ringgit lebih, ialah pertunjukan yang disediakan oleh kerajaan, apa yang telah dicapai selama ini, dan juga menerangkan kepada orang ramai tugas jabatan-jabatan kerajaan. Singapura hari ini ialah sebuah daripada negeri-negeri yang maju di dunia. Di lapangan kesihatan umpamanya, dengan bertambahnya rumah sakit dan klinik, jumlah kematian akibat dari penyakit batuk kering telah berkurangan, dari 15 menjadi 4 bagi tiap-tiap 1,000 orang dalam masa 10 tahun yang lalu. Mengadakan pelajaran untuk tiap-tiap kanak-kanak yang patut bersekolah ialah tujuan utama. Dalam masa 5 tahun yang lepas, terbukti sebagai satu kejayaan besar kerajaan yang dipilih. Selain dari itu, sekolah politeknik yang berharga 8 juta ringgit sekarang memberi pelajaran teknikal kepada bakal-bakal pemimpin dan pembina Singapura di masa akan datang. Pasukan Polis Singapura berumur 116 tahun sekarang, satu daripada yang paling cekap sekali di Asia, mengambil peranan penting untuk keselamatan dan kemakmuran Pulau Singapura. Dengan bertambah maju perkhidmatan Jabatan Haiwan, menternak ayam itik menjadi perusahaan yang berjumlah 300 juta ringgit. Kisah Singapura ialah kisah pelabuhannya dan orang-orang yang mengelolakan dagangan keluar masuk tiap-tiap hari. Alat-alat kemudahan untuk perkapalan menyenangkan kapal-kapal yang datang dari seluruh dunia. Hari ini, Singapura ialah satu daripada pelabuhan-pelabuhan yang sibuk sekali di Asia dan yang kedua besarnya di dalam Commonwealth. Perhubungan adalah alat penting bagi Singapura dan yang ditunjukkan di sini ialah telefon jenis yang paling baru sekali. 100 tahun lebih dulu, Sir Stewart Raffles telah membayangkan kebesaran Singapura yang pada masa itu hanya sebuah kampung nelayan. Benarlah, Singapura meningkat maju dari sebuah kampung menjadi sebuah pasar antarabangsa. Berbagai-bagai perusahaan yang digalakkan oleh sebuah kerajaan yang tetap memberi pekerjaan kepada sebahagian besar penduduk-penduduknya. Dengan hasil-hasil yang dikeluarkan itu, mereka telah membantu menurunkan belanja hidup. 1959 ialah tahun yang paling bersejarah. Dengan adanya pilihan raya untuk menubuhkan negara Singapura yang berkerajaan sendiri, akan lahirlah zaman baru. Sebagaimana kata Ketua Menteri, kita menunjukkan kepada diri kita dan kepada dunia apa yang boleh kita buat untuk kita dan jiran-jiran kita.